Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tolak. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap dan Timbalan Pengerusi Tetap, Yang berhormat sahabat saya Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Presiden dan Timbalan Perdana Menteri dan Puan Sri Noraini, yang berhormat Tiga ekor Naib Presiden, Tiga ekor yang akur, Datuk Sri Zahid, Datuk Isyamuddin dan Datuk Syafi'i, Ketua-ketua Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri, ahli-ahli Majlis Tertinggi, Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah, Yang amat berbahagia Tun Abdul Ahmad Badawi, Sidang Perwakilan pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga Perhimpunan Agung kali ke-63 ini sampai ke penghujungnya sempurna dijalankan dan telah mencapai kejayaan yang boleh kita banggakan. Sebelum saya meneruskan ucapan saya nak ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi Tetap di sini. Tan Sri Pengerusi persidangan ini banyak keistimewaan yang ada pada ini. Antaranya bab orang Kedah kata dia makak, lakak orang, makak. Kelolo. Ada juga orang kata kelolo. Tapi sidangan ini akan jadi boring kalau tidak ada watak teristimewa mengisi sidang. Bangun lagi sekali. Bangun. Tak masuk bab kuncing manis. Persidangan pada kali ini
menaik perhatian bukan saja di kalangan ahli UMNO, tapi mereka di luar juga. Kerana UMNO adalah parti pemerintah. Sebab itulah kita mendapat sambutan yang luar biasa. Kalau wakil di mana I Love PM, saya nak beritahu kalau sebut I Love PM, walaupun wanita bawa kata I Love PM, isteri saya tak marah. Saya dah ada understanding, tapi dia kata cuma jangan kata I love you, Ustaz. Perhimpunan kita mengikut maklumat yang saya terima. Dan bila jadi Perdana Menteri ini banyak juga maklumat. Bahawa persidangan UMNO mendapat sambutan yang luar biasa pada kali ini. Saya lihat bahawa mood persidangan cukup baik. Juru cakap pun macam Tan Sri Muhyiddin sebut tadi, pengisiannya cukup baik. Nak cakap mengaku kurang kali ini. Takut keluar bara. Dan tidak ada reaksi yang negatif di kalangan mereka yang sedang memerhati perjalanan perhimpunan. Dan yang cukup teristimewa, bukan saja di kalangan orang Melayu yang katanya gah perhimpunan ini menyebabkan mereka lihat bahawa UMNO semakin hari semakin pulih. Dan padanya UMNO semakin hari semakin layak untuk terus memimpin negara kita. Dan tak kurang juga teristimewanya, orang bukan Melayu pun hari ini memandang UMNO secara lebih positif daripada masa-masa yang kita juga sebagai sebuah parti telah menunjukkan bahawa kita mampu untuk memulihkan keadaan kita, merapatkan barisan kita, menunjukkan semangat yang luar biasa. Saya nak sebut di sini di antara mereka yang menyentuh perasaan hati saya
termasuk rakan sahabat saya yang lama, Cik Usman dari Jasin. Yang gambarnya terpampang besar pada muka hadapan surat khabar. Cik Usman umurnya 70 tahun. Dia beria menangis malam hibur hati bila dia dengar ucapan saya pada hari pertama. Cik Usman tak pernah jadi wakil rakyat. Tapi Cik Usman kasih, cinta, komited dan setia pada. Saya juga berasa terharu bila saya turun melawat ruang-ruang di PWTC ini semasa persidangan. Saya diberitahu bahawa di depan skrin yang besar ramai perwakilan wanita yang datang dari jauh. Ada yang dah cop tempat itu pukul 6:30 pagi lagi. 6:30 dah cop. Betul tidak? Jangan cuba nak kalih dia daripada tempat itu. Inilah tuan-tuan antara wira-wira yang tidak saya juga tersentuh hati bila wakil Kelab UMNO dari luar negara dengan suara yang sayu merayu, tolonglah ayanda, tolonglah bunda, untuk UMNO terus mara, untuk UMNO terus berkuasa, untuk UMNO terus memperjuangkan kepentingan dan hak kita. Ini mengingatkan pada kita mengapa kita berjuang. Kita berjuang bukan untuk kita saja. Kita berjuang untuk anak-anak kita macam saudara Arif Yasir. Dia sedar, dia tahu bahawa masa depan kita akan cukup kelam dan gelap gelita. Dia tidak dapat bayangkan seandainya UMNO tidak berkuasa. Sebab itulah dalam perhimpunan yang cukup bermakna ini, kita hari ini yang menggalas tanggungjawab amanah sebagai pemimpin mesti melakukan yang terbaik untuk generasi yang meletakkan harapan itu tinggi pada kita. Saya juga terhutang budi kepada dua pemimpin besar yang menjadi ketua saya selama ini. Yang pertama, saya nak ucapkan penghargaan saya kepada
Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kenapa saya sebut nama Tun Dr. Mahathir dalam perhimpunan ini? Kerana tanpa disuruh oleh saya, Tun Dr. Mahathir telah secara sukarela sanggup berjumpa dengan semua pemimpin-pemimpin kami. Saya tanya Tun, kenapa Tun nak jumpa? Dia kata, saya nak beritahu pada ahli UMNO. Pentingnya dia sokong parti UMNO. Bukan sokong individu, tapi sokong parti. Kerana kalau parti masih berkuasa, perjuangan masih boleh diteruskan. Sehingga dia bagi contoh yang cukup menarik. Saya dapat feedback dalam perjumpaan dia secara tertutup. Tun kata, walaupun simpulan ini saya tak suka pada dia. Saya tak payah sebut siapa. Walaupun simpulan ini saya tak suka, tapi kalau Presiden Parti pilih, saya tetap menyokong dia. Terima kasih. Saya juga hutang budi kepada Pak Allah. Atas sokongan yang diberikan pada saya secara berterusan dan teristimewa sekali atas dua perkara. Yang pertama, dia sanggup melepaskan jawatan Perdana Menteri dan Presiden mengikut tradisi parti dengan cara yang begitu baik dan kedua, masa dia menyerah jawatan pada saya, dia kata, Najib, I want to see you better than what I did there. Terima kasih. Kenapa saya sebut nama Cikgu Usman? Kenapa saya sebut wanita yang pukul 6:30 pagi dah cop tempat? Kenapa saya sebut Tun Mahathir? Kerana kita akan turun gelanggang tak lama lagi. Bila kita turun gelanggang, berarti bahawa kita akan berperang. Dan bila kita berperang, angkatan kita ini mestilah merupakan angkatan yang cukup kuat dan padu. Saya percaya bahawa musuh tidak berapa kuat.
Saya yakin bahawa orang ramai akan memihak kepada UMNO dan Barisan Nasional. Yang saya khawatir sikit. Apa tu? Saya khawatir sikit. Orang polis buat pun. Ada saham kecil. Soal kita sesama kita. Dah selesai dah, tak nak. Tadi Datuk Zahid buat survey. Ada umum survey. Saya tak tahu apa survey tu. Tapi ada survey lah. Kalau saya nak buat survey, saya boleh tanya satu soalan cepu mas. Apa soalan? Bila tadi? Bila tadi? Soalan cepu masnya, kalau anda tidak terpilih sebagai calon, adakah anda akan sokong sepenuhnya calon yang dipilih oleh UMNO dan Barisan Nasional? Saya nak bagi 5 kemungkinan. Okey? 5 kemungkinan. Yang pertama, akan sokong sepenuhnya calon yang dipilih oleh parti. Nombor 1. Yang kedua, yang pertama sokong sepenuhnya, yang kedua sokong. Yang ketiga, tak kerja. Tak bekerja. Yang keempat, sabotaj. Ada suara tu. Yang kelima, lompat parti. Nah ini survey ini penting ni. Hanya di sini ni. Tak payahlah, kita tak payah takkan edar borang. Tak ada. Yang kita tak edar borang. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam dewan ni, dalam perjalanan balik nanti, dalam kereta nanti, dalam bas ekspres nanti, cuba tepuk dada tanya. Walaupun kita lihat dalam suasana dewan ini gemanya begitu hebat, tapi nak menghayatinya, nak bawa semangat ini, nak bertahan sampai masa pilihan raya, nak jumpa penyokong-penyokong kita bila balik. Sebab di kalangan kita kadang-kadang ni banyak batu ronsennya, banyak tukang kipasnya. Dia akan cong kita. Kalau tak kuat iman kita, daripada sokong sepenuhnya, dia turun pada sokong. Ataupun daripada sokong, dia buat
tak kerja. Ataupun lebih parah daripada itu, dia sabotaj parti atau lompat parti. Saya sebut ini sebagai segala kemungkinan. Dalam Dewan ini kebanyakan kita hampir semua ini penyokong tegar setia pada perjuangan parti. Tapi jangan lupa ada juga bekas menteri, bekas timbalan menteri yang sudah mengkhianati parti. Dia ada rasa nikmat jadi menteri, nikmat jadi timbalan menteri. Dan banyak lagi nikmat lain. Banyak. Tapi hari ini kerana gila jawatan, kerana dirasa oleh orang tertentu, hari ini menjadi orang yang menentang UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu dalam perhimpunan ini, kita mesti kata, kita mesti dengan suara yang cukup hebat bahawa jawapan yang kita nak pada soalan cepu Mars itu tak lain dan tak bukan, kalau saya tak dipilih oleh calon, saya tetap akan sokong sepenuhnya calon UMNO dan Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Kalau itu jawapannya, kalau itu yang sebenarnya dalam hati kita, insya-Allah PRU 13 ampunnya kepada UMNO dan Barisan Nasional dengan kemenangan 2%. Saudara-saudari sekalian, kasih pengurusan. Wah, dekat masuk maghrib. Masa terbatas. Baru masuk year 2. Baik. Kita sebagai sebuah parti, kita telah melakukan banyak perubahan. Hari ini kita lihat bahawa melalui dasar transformasi negara, semua orang mengakui bahawa pencapaian kita adalah luar biasa. Madam Lagarde, Ketua IMF yang jumpa saya baru-baru ini, kata bahawa dari segi IMF, ini IMF baru, ini bukan IMF lama. IMF lama itu kawan dia. Ini IMF baru, kata pada saya bahawa Malaysia lah satu-satu negara di mana ramalan pertumbuhan ekonomi terpaksa diubah kepada pencapaian yang lebih tinggi lagi. Ini Madam Lagarde beritahu saya. Ada dalam laporan Financial Times bahawa pencapaian Malaysia ini adalah merupakan pencapaian yang gravity defying. Kita tak kata kita bagi kepada orang UMNO sahaja. Kalau puak di sana, dia nak buat apa pun, dia tengok. Kalau orang UMNO kuat, dia tak bagi. Bukan saya cakap, perwakilan cakap. Yang mana? Ladang estate di Kelantan, siapa dapat? Hak majlis daerah, hak kontrak-kontrak kelas
PASF di Selangor ni siapa dapat? Habis kontraktor penyokong UMNO di Selangor. Termasuk yang saya sebut hari itu, kontraktor makanan pun habis ditarik balik kerana dia merupakan kontraktor UMNO. Tapi kita ni, kerajaan kita, kerajaan yang adil. Di mana boleh dia kata? Di mana dia boleh kata bahawa yang zalim jadi pemerintah, yang baik masuk penjara? Mengata dia cakap macam tu. Saya tahulah. Saya dapat macam-macam laporan, saya tahu. Betulkah yang baik masuk penjara? Yang saya nak tanya, baik ke manusia tu? Baik. Kena jaga baik-baik ke? Kita masih ingat lagi bila dia masuk penjara dulu kerana apa? Yang pertama, kerana dia gunakan kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri mengarahkan cawangan khas, merubah affidavit yang membawa kepada perbuatan yang tidak moral itu. Menyalahgunakan kuasa. Tak patut. Bukan kita, dia. Ini bukan satu yang saya sebut-sebutnya. Ini satu fakta dan kenyataan. Memaksa orang menukar affidavitnya dengan kuasa. Kenapa? Kerana nak tutup perbuatan yang tidak moral. Jadi daripada situ kita dah boleh nampak siapa yang sokong LGBT. Tengok rentetan dia. Tengok. Coba. Ini bau sikit saja pula saya keluar ni. Banyak lagi yang saya simpan ni. Mak pulang tengok. Ini yang saya nak kata. Bahawa kitalah pada pihak yang benar. Ini dia main labeling. Kononnya kita ni zalim. Zalim mana? Pengiktirafan dunia Islam pada Malaysia begitu tinggi hari ini. Rakan-rakan dah sebut tadi. Daripada bangsa Moro, daripada King Abdullah, dapat ini, dapat itu. Dan kejayaan kita menjadikan Islam ini sebagai adin kesyumulan Islam, ketinggian Islam adalah perjuangan UMNO dulu sampai sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan Sri Pengurusi, masa tak? Saya nak sebut di sini, saya ringkas ada dua perkara. Yang pertama, bahawa dalam proses membuat perubahan, UMNO adalah parti yang merupakan gerakan massa, mass movement. Jadinya kita ambil pintu terbuka, siapa pun boleh masuk.
Sudah sampai pada masa, pada pendapat saya dan rakan-rakan, saya bincang dengan timbalan Presiden parti bahawa kita perlu untuk memperkokohkan UMNO sebagai satu institusi supaya kita akan mempunyai kekuatan dalam abad ke-21 ini berpunca daripada kekuatan minda, kekuatan ilmu yang lebih unggul, lebih hebat nak lawan orang lain. Sebab itulah UMNO mesti membangunkan nilai keintelektualan dalam UMNO ini. Dan saya bersetuju bersama dengan timbalan Presiden bahawa cadangan daripada pemuda dan puteri supaya sebuah institusi UMNO diwujudkan, dan kita akan lakukan ini serta-merta. Kita tak perlu pada bangunan baru. Kita boleh gunakan pusat latihan yang mana yang sedia ada. Yang pentingnya ialah pengisiannya. Supaya kita sediakan kurikulum yang sesuai, supaya anak-anak kita ini akan kita isi dengan sejarah perjuangan UMNO, dengan pengetahuan sebagai seorang yang akan bergerak dalam satu organisasi dengan nilai-nilai yang baik. Dan dengan ini kita akan menyediakan barisan yang lebih ampuh untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Kepada wanita, saya tak lupa juga wanita. Saya sayang pada wanita. Tapi yang atas tu satu-satu je lah. Besar, kena sebut je. Wanita nak apa? Nak calon lebih? Ya. Tapi kita kena gundik lah. Tuan-tuan pun kena bantu juga. Jangan tak bagi tempat untuk wanita. Ya, saya sebut. Saya juga bersetuju supaya pinjaman amanah ikhtiar Malaysia ni, yang hadnya 50,000, kita akan naikkan kepada 100,000. Sebab wanita terbukti kalau nak bagi pinjam duit pada wanita. Kalau tak nak orang bayar balik, bagi pada wanita takut terbagi. Apa lagi? Ada satu lagi isu yang menarik. Ini orang bankrupt. Tak ada orang bankrupt dalam dewan ni. Sebab kalau bankrupt tak boleh jadi wakil. Betul tak? Melainkan kita belum tahu lagi. Hampir. Tapi ada 120,000 orang yang bankrupt. Undang-undang bankruptcy kita terlalu ketat sekarang ni. Tak ada second chance. Kalau ada istilah bankrupt, kadang-kadang bukan salah kita jadi penjaminnya. Kesian. Kadang-kadang tak semena-mena. Yang bawa surat suruh kita sign ketua cawangan. Tak sign kan? Kita tengok kan? Takut dia tak sokong kita. Bila sign kita terjerat. Inilah sebab kerajaan akan mengkaji semula
dan membuat peraturan baru supaya meringankan lagi kaedah mengisytiharkan orang itu sebagai bankrupt. Dan mencari jalan siapa yang sudah bankrupt ini, bagaimana kita boleh melepaskan mereka daripada menjadi bankrupt. Kalau ada jalan, bukan semua ada terhutang berjuta-juta. Ada. Tapi mana yang boleh, mana sabar, kita akan cuba membantu mereka. Inilah cadangan yang dibawa dalam persidangan pemuda. Jadi saya nak kata bahawa kita dengar pada rakyat, kita dengar pada orang muda. Sebab orang muda, 20% daripada pengundi akan datang orang muda. Dan kita juga mesti merupakan parti yang dinamik. Sebab tu saya buat macam-macam cara. Suruh duduk atas jalan raya pun saya duduk, tengok bola. Suruh naik motosikal OKU pun saya nak. Tapi Datuk Zaid kata bukan OKU, dia kata orang kuat UMNO. Twitter base saya pun boleh tahan 1 juta lebih popular daripada Lisa. Tureli? No, Lisa apa? Saya pun tak berapa tahu nama ni. Sebab apa? Kita kena buat adjustment. Sebab kita dalam dunia baru, segala fitnah sekarang ni dalam mana? Dalam social media. Jadi UMNO mesti menguasai cyberspace social media. Kita berterima kasih pada bloggers yang pro UMNO dan barisan. Lawan dia. Lawan puak ni. Habis-habisan. Dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih pada Tan Sri Mahyudin sebagai Timbalan Presiden. Dan juga rakan-rakan dalam jawatankuasa pengurusan pun banyak bantu saya. 3 ekor ni semua banyak. Yang pemuda, wanita, puteri pun banyak bantu. Jadi saya nak ucap terima kasih. Saya nak ucap terima kasih juga pada Setiausaha Agong yang rambutnya teristimewa sekarang. Bollywood. Dan saya nak ucap terima kasih pada Setiausaha Kerja yang semakin sihat. Dan semua pihak yang telah menjayakan perhimpunan kita. Saya nak ajak tuan-tuan. Bayangkan, adakah kita mahu anak-anak kita sesat akidahnya? Adakah kita mahu anak-anak kita gelap masa depannya? Adakah kita mahu negara ini porak-poranda? Adakah kita sanggup memperjudikan masa depan negara? Jika semua jawapan tidak, maka katakan tidak pada PKR. Katakan tidak pada PAS. Katakan tidak pada DAP. Ini masanya untuk kita sedar dan berada dalam barisan yang kokoh dan bersatu. Untuk apa? Untuk menentang fitnah dari PAS. Untuk menentang pluralisme dari PKR. Untuk menentang perekaman dari DAP. Saya mengajak saudara-saudari dalam dewan ini dan di luar. Tariklah nafas.
Tariklah bersama nafas kesyukuran. Tariklah bersama nafas kedamaian. Tariklah bersama nafas kenikmatan. Bayangkan tuan-tuan, segala kesyukuran, kedamaian, kebahagiaan yang saudara-saudari kecapi, yang saudara-saudari nikmati dan akan terus merasai hasil pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional. Bayangkan segala kehancuran, kemusnahan, propaganda dan kebangsaan bangsa pasti jika anda memilih pembangkang. Marilah tuan-tuan dan puan-puan, genggamkan tangan kanan kita. Genggamkan tangan kanan kita. Dengan penuh yakin dan percaya, letakkan di dada kita. Satukan hati dan niat kita. Katakan tuan-tuan, katakan dari hati dan jiwa kita, demi Islam, demi Melayu, demi Malaysia, demi bumi bertuah ini, demi anak cucu kita, kita mesti setia pada perjuangan UMNO. Demi kedaulatan dan kesucian agama Islam. Kerana UMNO mempertahankan Islam. Kita mesti taat pada pemimpin UMNO. Demi kemenangan parti. Kerana UMNO pembela rakyat. Katakan tuan-tuan, kita mesti bersatu sesama ahli UMNO. Jangan bersengketa. Kerana perpaduan ialah tiang seri pada kejayaan kita. Yakin dan percayalah, hanya UMNO yang mampu mempertahankan kesucian agama Islam. Yakin dan percayalah, hanya UMNO yang mampu membela untuk nasib bangsa Melayu dan kaum-kaum lain. Katakan dalam jiwa kita, hidup dan matiku hanyalah untuk Islam. Wajib aku pertahankan UMNO. Kerana UMNO mempertahankan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, yakin dan percaya, satu undi untuk PKR, maksudnya satu undi untuk kerosakan akidah dan kehancuran sosial. Satu undi untuk PAS, maksudnya satu undi perpecahan umat Islam. Satu undi itu DAP, maksudnya satu undi penindasan bangsa tercinta. Yakin dan percaya, satu undi untuk UMNO dan Barisan Nasional, maksud satu undi untuk keselamatan akidah umat Islam. Satu undi untuk BN, maksudnya satu undi perpaduan dan kekuatan umat. Satu undi untuk BN, maksudnya satu undi pembelaan bangsa Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita mendadah tangan memohon pada Allah, memohon pertolongan Allah. Ya Allah, kuatkan UMNO. Ya Allah, kuatkan barisan. Ya Allah, kuatkan kami. Ya Allah, tolonglah kami untuk memelihara agama Islam. Tolonglah kami untuk membela bangsa Melayu dan bangsa lain. Tolonglah kami untuk berlaku adil pada semua.
Peliharalah kami dari fitnah manusia. Pelihara kami daripada kerosakan bangsa. Pelihara kami daripada kehancuran negara. Ya Allah, berilah kemenangan pada UMNO dan Barisan Nasional. Berilah kemenangan pada kami demi agama Islam, bangsa dan negara. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama dalam dewan ini bersumpah dan berikrar dengan nama Allah. Selagi darah masih mengalir, selagi hayat di kandung badan, agama suci Islam pasti kita daulatkan. Bangsa Melayu pasti kita perjuangkan. Rakyat Malaysia pasti kita makmurkan. Negara tercinta pasti kita pertahankan. Hidup UMNO! Hidup Barisan! Hidup Malaysia! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.